Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. Kita dawi muka surat 59. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u waz-zama'u. Semoga hamba lepas lagi ialah berkait dengan halal dan haram dalam makanan dan minuman. Benda yang haram maka haramlah kita makan. Kita makan benda yang haram maka berdosa kita dengan Allah dan hati kita gelap dermak. Sebaliknya kita makan benda yang halal maka halallah dan hati menjadi cerah. Makan benda yang haram dosa kita dengan Allah dan hati jadi gelap. Sebaliknya kita makan benda yang halal maka hati kita jadi cerah. Maka selain daripada dosa kita dengan Allah dan hati jadi gelap, seandainya kita mampu lagi beribadat, apakah ibadat kita berpahala atau tidak berpahala? Lalu itulah Imam Razali sebut satu hadis supaya kita berasa berat, berasa penting tentang isu halal dan haram dalam pemakanan dan minuman kita. Lalu itu dia sebutnya kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa kam min sha'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-zama'u. Artinya beberapa daripada yang berdiri sembahyang, yakni beberapa ramai orang yang sembahyang malam, ramainya orang yang qiyamul lail. Qiyamul lail artinya sembahyang malam, iaitu sembahyang selain daripada sembahyang isyak lah, sembahyang sunat malam. Tiada bagi orang sembahyang malam daripada berdirinya malaikat berjaga semata-mata. Berjaga iaitu semata-mata berjaga mana? Artinya itu zahir hadis. Pencerahannya, orang yang makan benda haram atau minum yang haram, semaya malam dia Allah Ta'ala tak beri pahala. Yang dia dapat daripada semaya hanya penat berjaga malamnya. Walaupun dia bangun semaya tahajud, qiyamul lail sekali pun tak ada pahala juga. Kenapa? Kerana dia makan benda haram atau minum benda haram. Itu maksud Nabi kata, beberapa daripada yang berdiri sembahyang, artinya ramai jugalah orang yang mampu sembahyang malam tetapi tak ada pahala daripada sembahyang tersebut.
kerana dia makan benda yang haram atau dia minum benda yang haram. Kecuali hal lepas-lepas dah dia bertaubat, hal lepas-lepas dah pernah makan benda haram, pernah minum benda haram, kemudian dia sudah bertaubat dan dia pun berhenti dah daripada benda-benda yang haram. Dia menyesal di atas perbuatan yang lepas. Sekarang dia beribadat kepada Allah siang dan malam, maka Allah Ta'ala terimalah ibadat tersebut. Atau kalau tak bertaubat atau masih lagi dia makan benda-benda yang haram, walaupun ada kekuatan bangun semaya malam, maka Allah Ta'ala tak terima ibadat tersebut. Kalau kira semaya malam ni satu kekuatan dah, orang mampu bangun malam semaya tahajud ni satu kekuatan dah. Tapi hebat setengah mana semaya malam pun, kalau dia dalam perut ada benda yang haram, tak ada pahala. Itu kalau mampu bangun, golik-goliknya tak Allah nak bangun malam. Golik-goliknya kebanyakannya orang yang makan benda haram tak mampu nak bangun semaya tahajud, tak mampu nak semaya tarawih. Kalau semaya tarawih juga tu oleh kerana bulan Ramadan je. Kerana bulan Ramadan, kerana manusia pakat mari belakang, dia pun mari katalah. Sekadar tu je dia buat ibadat. Tetapi ingatlah Allah Ta'ala tak beri pahala di atas ibadat tersebut. Sia-sia kita buat ibadat selagi mana dalam perut kita ada benda yang haram dan kita tak bertaubat daripada benda yang haram tersebut. Itu jagalah makan minum kita. Hak Nabi sebut dari hadis lain, kat Tuhan tak terima belaka semaya orang yang makan benda haram, sama ada semaya fardu atau semaya sunat. Walaupun Nabi sebut semaya termasuk dah ibadat lain, tak semaya ni ibadat paling besar kalau nak banding dengan ibadat-ibadat lain. Puasa dengan semaya besar semaya lagi, haji dengan semaya besar semaya lagi, zakat dengan semaya besar ibadat semaya lagi. Maka setara semaya hak besar Allah Ta'ala terima, apatah lagi ibadat-ibadat yang lain. Ibadat fardu pun Allah Ta'ala tak terima, apatah lagi ibadat-ibadat yang sunat. Sebab itulah kita kena jaga makan minum kita. Kerana kita orang Islam ada pantai, ada larang. Ya halal, halal kita makan. Ya haram, tetap haram kita makan. Tak boleh kita makan. Sebab apa? Lagi pulaknya, syarat Allah Ta'ala nak terima ibadat. Syarat Allah nak terima ibadat kita, mestilah makan minum kita yang halal. Dalam tiap-tiap ibadat dia ada syarat. Syarat sah suku, syarat Allah Ta'ala terima selagi suku pula. Dua syarat. Dan kita semaya ada dua syarat. Satu syarat supaya semaya kita sah. Satu lagi syarat supaya semaya kita Allah Ta'ala terima. Bila mana kita tidak memenuhi syarat-syarat supaya Allah Ta'ala terima, dengan bahawa kita pakai benda yang haram, maka semaya tersebut Allah Ta'ala tak terima. Syarat ni penting juga. Bila ternafi syarat, maka ternafilah masyruh. Itu kaedah. Izan tafasyartu intafal masyruh. Bila luput syarat hak Tuhan, maka ibadat tersebut pun luput juga lah. Salah satu syarat yang Tuhan nak, ibadat kita iaitulah makan minum kita mesti yang halal. Bila tidak halal, maka semaya kita, haji kita, puasa kita ke, tak ada pahala di sisi Allah. Yakni Allah tak terima. Bila Allah tak terima, tak ada pahala. Sebab yang memberi pahalanya Allah. Yang memberi pahala ibadat kita ialah Allah. Kita itu buat ibadatnya. Yang membalas pahalanya ialah Allah. Allah tak akan balas pahala orang yang ibadat dalam perutnya ada makan yang haram atau minum yang haram. Jangan ke makan dan minum yang haram. Kalau pakai yang haram ni pun Allah Ta'ala tak terima dah. Kita pakai jubah yang haram, Allah Ta'ala tak terima semaya kita. Walau jubah ni duduk luar, bukan duduk dalam perut dah. Jubah ni pakai yang luar, bukan pakai yang hati dah.
Walaupun pakaian luar sekalipun, tetap Allah Ta'ala tak terima ibadat tersebut. Semaya sah, semaya itu memang sah, tetapi Allah Ta'ala tak terima ibadat tersebut. Itu syarat itu kena jaga juga. Syarat supaya Allah terima ibadat-ibadat kita, pastikan makan minum kita ya halal. Bila kita mengaji bab halal dalam makan minum, kita kena tekan juga kepada anak-anak kita supaya reti yang halal yang haram. Asus selalu terbiak anak kita, pastikan anak-anak kita makan yang halal, jangan makan yang haram. Lebih-lebih lagi kita masih hidup belajar, kita student sebagai pelajar, sama ada akademik atau pelajar agama, kena jaga makan dan minuman kita. Kalau makan yang haram, gelap dulu, payah nak pandang mengaji. Menyapa payah nak ingat. Pak cikgu ayat payah nak faham. Pak ustaz ayat tak masuk perlu. Kerana apa? Kerana ada benda yang haram, dia ada perlu. Aku semaya jaga. Nabi kata beberapa daripada yang berdiri semaya, yakni orang yang bangun semaya malam, tiada baginya daripada berdiri. Artinya tak ada ke satu hak dia bangun semaya malam, mereka pernah berjaga saja. Pernah bangun malamnya, ada pun pahala Allah Ta'ala tak beri. Dan lagi Nabi kata beberapa daripada orang yang puasa, ramai juga orang yang puasa, yakni puasa Ramadan atau puasa sunat, tiada daripada puasanya, tak ada ke satu daripada ibadat puasa dia, mereka dia dapatnya lapar dan dahaga. Ini pun berpunca daripada makan haram dan minum haram juga. Kemungkinan orang yang makan benda haram, dia mampu puasa sehari. Tetapi ketahuilah tidak ada pahala di atas puasa tersebut. Dia tak dapat pahala daripada puasa, hanya yang dia dapatnya lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga. Lapar sehari, dahaga sehari. Kelip di akhirat, nak ke pahala, Allah tak beri pahala disebabkan makan minum dia yang haram. Ini kena jaga. Dapat hari lagi dah, tidak dapat 7 hari, hari lagi dah, kita akan masuk bulan Ramadan. Siang kita wajib berpuasa, malam sunat kita qiyamul lail dengan tarawih. Kita nak buka puasa, pastikan makanan kita, minuman kita yang halal. Kuih yang kita nak buka puasa pun ya halal juga. Kena halal dah kau dah air, makanan berat, makanan ini semua kena halal belakang. Kalau kita beli dengan duit haram, atau duit halal tapi kita beli makanan haram, supaya duit yang kita beli ni halal dah, tapi kita beli makanan haram, supaya juga lah. Atau makan ni ada mau jual pasar Ramadan tu halal dah, tapi kita dibeli dengan duit haram, sumpah juga. Duit dalam duit kita ni duit haram, dibeli akak ni kuih yang halal. Walaupun kuih akak ni halal, dan kerana beli dengan duit haram, berarti kita makan benda yang haram juga dah. Atau duit dalam poket kita ni halal dah, tapi dibeli lauk yang haram, maka supaya kita makan benda haram juga lah. Itu dua-dua kena jaga belakang. Duit untuk beli pun hak yang halal, makan yang kita nak beli pun hak yang halal juga. Barulah ibadat puasa kita sah dan Allah Ta'ala terima. Kalau yang haram, setakat sah saja, tapi tak ada pahala. Kat kita nak ibadat ni nak pahala. Itu kita orang awam nak pahala. Orang tinggi lagi, dia bukan nak ke pahala dah, dia nak dekat dengan Tuhan pula. Ada orang yang tinggi dengan Allah. Kita orang yang rendah dengan Tuhan ni, nak ke pahala dulu. Nak ke pahala pun tak apa dah. Selamat dah kita daripada neraka di akhirat kelak. Itu jagalah. Selain daripada tu, kita pergi bazar Ramadan nak beli kuih ke, nak beli lauk ke, carilah penjual yang tutup aurat kalau orang puan. Kita nak beli makan untuk buka puasa ni, carilah penjual yang tutup aurat, dan penjual hak semaya. Hak semaya nak tengok tak nampak lah.
Dia pun tak tulis. Gerai saya orang semaya dia tak tulis. Kalau tulis gitu mudah-mudah. Tapi aurat ni boleh kenal lalu dah. Aurat ni benda nampak tengok. Itu kita kena jaga juga supaya makan minum masuk dalam perut kita ni selain daripada halal, kita nak juga keberkatan. Kita makan orang jual tutup aurat, insya-Allah berkat. Berkat bila membawa kepada kita ada kekuatan untuk beribadah. Sebaliknya kalau kita makan atau kita beli di kedai-kedai, bazar-bazar Ramadan orang yang tak menutup aurat, haram itu tidaklah haram, tetapi hilang keberkatan. Lagi pula seolah-olah kita menyokong di atas maksiat dedah aurat dia. Itu kena jaga, kena teliti benar. Kita kira Ramadan dekat ni kita nak buat terbaik daripada tahun lepas. Seolah-olah Ramadan kita dekat ni last dah. Akan datang benda tentu lagi. Dekat ni kita nak ambil jamin, makan minum kita. Suka teh sikit banyak halal ada waktu petang lagi dah kita tengah ambil tiga. Lepas tu dah kita pergi bazar Ramadan. Ya kadang-kadang nafsu kita nak juga makan jual kedai. Makan masak kadang-kadang letih juga orang rumah nak masak. Tugas lewat nak juga makan bazar Ramadan. Kita pergi carilah penjual yang beriman kepada Allah. Dengan bahawa kita tengok rupa, tutup aurat, tengok air muka, ni kaki semaya ni. Tak pula puasa ni kadang-kadang orang tak semaya pun dia letak piyah. Orang tak tahu. Piyah saja, maya saja. Nipu betul. Nak beli orang, orang pula mulia dah. Letak piyah. Itu dia benar-benar gitu, kita nak tengok mata kasar tak nampak. Tetapi yakinlah bila hati kita ni bagus, kita boleh setia selalu dah. Kita ada kekuatan untuk nak tolong orang itu, tolong orang ini. Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala akan pimpin hati kita. Kedai orang itu jangan beli. Kedai orang ini jangan beli. Akan mari satu perasaan tak saya beli. Kita tidak menghina kedai. Kita tidak mengatakan. Dalam kita tidak dia pimpin kita. Jangan buat kita pergi cari barang-barang orang yang jaga semaya, jaga aurat. Itu kelebihan bila kita jaga ibadah. Ada kekuatan dalam kita untuk menolak yang haram dan menolak yang syubhat. Kita gambar yang halal. Itulah Nabi kata gambar ada orang yang puasa tak ada boleh dosa satu kecuali lapar dan dahaga. Lapar saja, dahaga saja. Hanya orang panggil puasa orang awam lah, tak puasa orang awam. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Dia adalah sahabat Nabi doa, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah beri fahamlah kepada Abdullah di dalam agama. Maka Abdullah ni salah seorang sahabat yang mahir mentafsir Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, tiada diterima Allah, yakni Allah tak terima sembahyang seseorang dan di dalam perutnya walhal di dalam perutnya perut seseorang itu haram, yakni dalam perut itu ada benda yang haram. Benda tu makan dan minuman. Ini tengok kata Ibnu Abbas. Takkanlah Ibnu Abbas nak kecek main-main. Takkanlah Ibnu Abbas kecek lebih alim daripada Nabi. Takkanlah Ibnu Abbas nak kecek lebih daripada Nabi dah. Bila Ibnu Abbas kecek badan ni, berarti benda halal ni benda yang berat. Berat dah sebab Allah Ta'ala tak terima sembahyang. Tiada diterima Allah, yakni Allah tak terima. Tiada diterima Allah, yakni Allah tak terima sembahyang seseorang. Tak kira lelaki ke perempuan, dan yakni wal hari di dalam perutnya itu haram, ada makanan haram. Andai kata lepas-lepas dan kita termakan atau sengaja makan
maka itu kita bertaubatlah. Kita taubatlah, istighfar banyak, taubat. Itu bersihkan hati kita daripada makan yang haram. Setelah kita bertaubat, kita berhentilah daripada mengulangi makan yang haram dan kita cari yang halal. Sebab cari halal ni wajib, talabul halal fardhatun ala kulli muslim. Cari yang halal ni wajib atas tiap-tiap orang Islam. Bukan setakat semaya baca fardhah, bukan setakat menuntut ilmu yang fardhatun, bukan menuntut rezeki yang halal pun fardhatun juga. Wajib juga. Cari rezeki yang halal ni wajib. Apatah lagi kita sebagai ketua keluarga, yang mana wajib ke atas kita menjaga keluarga, maka sudah pastilah kita nak keluarga kita, termasuklah kita sendiri, kuat agama, teguh iman, berakhlak, itu kita kena cari yang halal lah. Bila kita wakil yang haram, bukan setakat kita dengan Allah saja Tuhan tak terima, bahkan keluarga kita akan jadi rasa kerana juga besar daripada makanan yang haram. Sebab tu lagi pula yang halal ni sebahagian daripada pakaian hati. Kita usaha cari yang halal dan kita makan yang halal, ini sebahagian daripada pakaian hati juga. Maka nak dapat pakaian hati ni lebih payah daripada pakaian tubuh badan. Pakaian tubuh badan mudah. Mana pakaian tubuh badan? Jubah kita ni pakaian tubuh badan. Nak dapat pakaian tubuh badan mudah. Pergi Shopee mana ni, beli, esok boleh pakai dah. Pakaian tubuh badan mudah. Ada jual pasal mana lama-lama. Pergi beli pagi esok boleh pakai dah. Tapi beli, nak cari pakaian hati ni, pakai berdadan, nak cari pakaian hati ni. Kalau kita tepah setahun, belum tentu lagi dapat pakaian hati ni. Jangan kes bulan, kalau kita cari setahun, belum dapat lagi pakaian hati. Mana pakaian hatinya? Salah satu iaitulah kita makan makanan yang halal. Salah satu daripada pakaian hati iaitulah takwa. Bila takwa, maka sudah pasti kita jaga makan minum kita. Zalika walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah pakaian yang lebih baik. Maka bulan Ramadan dekat ni kan bulan yang terbaik. Tak ada bulan yang terbaik daripada selain daripada Ramadan. Bulan Ramadan nanti kita berusahalah dekat diri kita dengan Allah. Berusaha untuk dekat diri kepada Allah. Dekat diri kepada Allah tak sama kita dekat diri sesama kita. Kita dekat diri sesama kita, kita hidup sebelah orang itu, dekatlah kita dengan orang itu. Adapun dekat dengan Allah berarti kita jaga sembahyang Jumaat. Jaga sembahyang Jumaat dalam bulan Ramadan berarti kita dekat dengan Allah. Kita baca Quran banyak bulan Ramadan berarti kita dekat dengan Allah. Kita sembahyang tarawih tiap-tiap malam berarti kita dekat dengan Allah. Kita jaga ibadat puasa kita berarti kita dekat dengan Allah. Kita bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar berarti kita dekat dengan Allah. Mari ke masjid sembahyang Jumaat ni pun satu tanda kita telah dekat dengan Allah. Orang yang tak sembahyang Jumaat ni jauh dengan Allah. Orang yang tak baca Quran jauh dengan Allah. Orang yang tak sembahyang malam ini pun jauh dengan Allah. Maka bulan Ramadan lah bulan yang terbaik. Allah Ta'ala buka syurga seluah-luahnya. Allah Ta'ala katuk neraka serapat-rapatnya. Allah Ta'ala ikat syaitan-syaitan. Maka inilah peluang kita nak dekat dengan Allah. Sebelah bulan kita jauh dengan Allah, sebulan Allah Ta'ala beri kepada kita, maka ambillah peluang tersebut. Ramadan ni ada 24 jam. Dalam masa 30 hari 24 jam. Siang malam sama je nilainya. Kita buat ibadat sebelah malam, buat ibadat siang hari, nilainya sama belakang.
Itu perlulah buat ibadat siam malam kepada Allah. Itu panggil nak cuci hati. Bulan Ramadan lah bulan kita nak cuci roh, nak cuci hati. Puasa tu nak cuci perut supaya berehat daripada buat kerja sama-sama. Dengan sebab cuci perut tu lah hati kita akan jadi cuci juga, jadi bersih. Habis itu. Dan ada pun lebih-lebih yang halal. Habis dah masalah halal haram dalam makan minum. Dan ada pun lebih-lebih yang halal. Maka bahawasanya kebinasaan ubat yang orang yang mengerjakan ibadat. Sekarang lagi Imam Ghazali jaga, maka halal terlebih banyak ni pun merosak juga ibadat kita. Lebih-lebih yang halal, maka bahawasanya kebinasaan ubat yakni orang yang mengerjakan ibadat. Dan bala bagi ahli ijtihad. Ijtihad artinya orang yang nak bersungguh-sungguh ibadat. Sebab itulah kita nak jaga semaya tarawih. Buka puasa tu kita kena beringat-beringat dah. Nak jaga tarawih 8 rakaat baik. Nak jaga tarawih 20 rakaat baik. Nak jaga tarawih tiap-tiap malam. Time buka puasa tu kita kena suka dah makan minum kita. Ada tu mesti dah. Dan ada tu tak kena kecek dah. Mesti dah halal dah. Kemudian hak halal ni pula, hak duduk depan kita mesti yang halal dah. Kemudian hak halal tu mestilah kena, jangan banyak teladan. Kalau banyak rupa kita nak semaya tarawih. Perut kita bila kenyang, dia jadi berat tubuh badan. Bila berat, nak buat ibadat, jadi rumah. Hak dapat dia lepak. Hak tu dia isyak saja. Masa isyak pun klik dah dekat. Betul. Betul kan dekat. Betul tak zaman sekarang ni pula. Kita duduk zaman kerosok kaya berluas-luasa, zaman pasir berluas-luasa, zaman orang yang lupa kepada Allah begitu ramai. Maka kita tak jaga time buka puasa, maka tak kena jaga lemak kita nak berterawih. Bila tak terawih kan, semada kita tinggal satu kerugian besar. Sebab terawih setahun sekali, bukan boleh buat sama. Tak nak kata botol lepas tu pula. Tak tahu bila nak botol terawih. Tak kata tak botol lah kalau kita tinggal kan. Itu kena jaga. Sebab itulah orang yang nak jaga ibadat ni. Orang ulama-ulama salafus salih, orang dulu dia nak jaga terawih, nak jaga Jumaat Maghrib, nak jaga Jumaat Isya, apa tu lagi nak jaga terawih, apa tu nak jaga qiyamul lail, apa tu lagi nak cari Lailatul Qadar. Dia makan tu kena buka aja. Ini bezanya kita buka kerana nak makan. Ada pun orang ni dia makan kerana buka aja. Dalam arti kata dia makan dia ambil syarat buka puasa aja. Dia makan ambil syarat untuk buka. Makan tu kerana sunnah Nabi je. Makan buah tamak 3 butir, air kosong 3 gelas, butir, semaya sunat qabliyah maghrib. Nak boleh kau gapal tu, kadang-kadang dia baca Quran atau sikit, sudah kau gapal, semaya maghrib Jumaat gapal, sementara Isyak tu dia dah habis Quran 1 juzuk jelas tu. Hanya orang jaga semua ni. Kita cak gomor lah. Yang ambor lah. Bukan kita ambor, ambor sore lah. Ada pampel juga lah. Air kosong, kok bila sebelum air kosong juga 3 warna dah merah bandar, kuning jagung, hijau tebu. Oh juga kadang-kadang cari jambil lana lepas tu dah. Kau macam tak tahu. Situ bagi masalah. Dia kata bikin ibadat dia tak pasal apa. Kadang-kadang kau beli maghrib tu selumbu lah, satu kerugian dah. Jangan kita kira sunat. Tidak salah soalnya ini amalan dalam bulan Ramadan. Kita kena fikir ini amalan bulan puasa, bulan Ramadan. Ya, dah semaya sunat maghrib ni bila-bila boleh buat kan. Tapi saatnya Ramadan ni bulan ni bukan semua pun. Itu nak sebut fadilat dalam bulan Ramadan tu. Jadi dia makan kerana nak buka. Ada orang awal ni bila buka nak makan dari tu.
Buka tak makan tu kat Allah. Tinggal setengah tu nasi, kuih, berapa jenis? Lauk berapa jenis? Kadang-kadang jadi bazir pula. Jamu nafsu, jamu mata. Matlamat puasanya nak kenyang nafsu supaya la'allakum tattaqun. Tapi tak boleh la'allakum tattaqun. Tak boleh benda lain juga. Itu kena jaga sebab dia boleh meruntuhkan ibadat juga. Dan bala ahli ijtihad, maka bahasanya aku kata Ibn Ghazali, aku tak amal, aku duk mati lah. Ini tadi Ibn Ghazali dia orang pakar bagi rohani. Aku duk mati, maka aku dapat padanya pada makan halal berlebih-lebihan ni 10 kebinasaan. Ada 10 kerosakan berpunca daripada makan banyak. Makan kenyat tak apa, banyak tu tak sih. Telajak kenyat. Apa setakat kenyat tak apa lagi, tapi tu tak lagi. Setakat nak kenyat dah gila. Tak sihnya bersangat tak kenyat. Kadang-kadang dia buih buah ni pula. Pada dia bazir, baik puji. Jodoh dah tu. Gua adik dah tu, bazir pun dosa. Puji pun dosa juga. Puji ni artinya makan kenyat telajak. Siapa buruk terik mengeni pusat jadi guna atau bagi puji. Itu pun dikeji juga dalam agama kita. 10 kebinasaan bila kita makan kenyat telajak. Dan orang suka makan banyak ni, dia lemah nak terawih. Bawa segala, dia tak tidak tengok nak makan. Mana ni kedai ni ada jual ni, kuih bakar, ketai goreng, soto bakar, kepuk. Tak kalau kita pati kedai jual ni, hebat-hebat boleh puasa. Patutnya kita makan bulan puasa ni kau tutup tapi kau banyak buka dah. Batu pada mana? Dia beginilah kan. Kita nak ubah dunia ni memang tak boleh. Kita nak ubah dunia memang tak boleh. Tapi kita boleh ubah diri kita. Kita nak ubah dunia memang tak ada kekuatan. Tak boleh kita nak ubah dunia. Tetapi kita boleh ubah diri kita. Kita nak ubah dunia, bola dunia jangan main. Siapa kita? Kita nak ubah, peniaga, kamu jangan berniaga lah. Jangan kau saya buat ibadat tergoda makanan kamu. Mana boleh kan? Tapi kita boleh ubah diri kita. Aku tak sih di tempat tu. Aku tak sih tengok benda. Aku nak jaga hati. Aku nak dekat dengan Tuhan. Aku nak sungguh-sungguh ibadat dalam kami. InsyaAllah kita boleh mampu, boleh tolak perkara-perkara tersebut. Kita boleh ubah diri kita. Tapi sedangkan kita nak ubah dunia memang tak boleh. Nak ubah sekeliling memang kita tak ada kekuatan. Tetapi kita boleh ubah dalam kita. Mana yang pertama bahawasanya di dalam membanyakkan makan itu mengeraskan hati. Orang makan banyak itu hati. Dan menghilangkan akan cahaya hati. Orang makan banyaknya hati hilang cahaya. Ya hati ini bercahaya. Ada cahaya, ada gelap. Dia gelap disebabkan makan banyak. Dia juga bila kita makan tidak banyak. Sederhana. Dan riwayat daripada Nabi SAW, manakah bukti makan banyak boleh memadamkan cahaya hati? Rasulullah bersabda, la tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarabi fa innal qalba kazzar'in yamutu idza kasura alaihi al-ma'u. Jangan kamu matikan hati dengan membanyakkan makanan dan minuman. Nabi kata, jangan kamu mematikan cahaya-cahaya hati dengan sebab banyak makan dan banyak minum. Banyak tu menyebabkan mati hati. Kalau makan sikit, hati tak mati. Maka bahawasanya hati seperti perhubungan, ini seperti tanaman. Hati ni supaya apa hubungan dia dalam basuh. Kalau kita buat balik mudah-mudah, supaya apa hubungan dia dalam basuh. Apabila banyak atasnya air, nescaya matilah air pohon tersebut. Kau panggil calon air. Pohon kayu perlu kepada air. Tetapi kalau lebih air, dia jadi mampu juga.
Dia jadi kuning pucat. Lama-lama duruk daun, lama-lama mampu pucuk, lama-lama mampu dia daun, mampu batal. Bila mampu tahu saja dah. Begitulah hati bila kita tak jaga, makan banyak, minum banyak, makan banyak, mati hati. Tuan tak mati, semua hati itu mati. Itu kiasan daripada malas beribadat. Nak tahu acu juga? Acu juga sekali kan? Klik makan pan, makan 3 pinggir. Makan 3 pinggir, air 3 cetung. Agak kau nak buka Quran, kau nak buka TV kan? Kalau tengok TV agak berapa minit boleh pergi? 10 minit, kaki kayu dah sudah. Tak ada kita sudah, kaki mata. Tak ada kita, dulu dia dah sudah. Nabi dah tahu dah. Walaupun Nabi doktor juga, pakai rahmi doktor. Ada yang demikian kena jagalah. Yang pentingnya mak halal je lah. Aku kena jaga benar. Kita ada duit zakat, kita tak keluar, kita makan kita. Berarti kita makan duit halal lah. Kita tahu ni, harta bila cek-cek, ada zakat lebih kurangnya 3,000. Kita sahaja ada buat keluar 3,000, kita buat beli makan kita. Berarti kita makan benar halal lah. Walaupun asalnya duit kita, tapi bila siapa tahap zakat, jadi orang lain. Saya yang kita nak keluar, kita buat beli kita. Atau buat beli pakaian, buat semaya terawih. Allah tak ada tak terima. Itu supalah. Begitu juga hari disebabkan makan sedekah. Sepatutnya sedekah ni kita bagi 5 badik. Kita makan kita seorang. Berarti kita makan harta haram juga. Walaupun asalnya harta orang tua, walaupun adik-adik kita, tapi adik-adik pun dia nak juga dia kita. Tapi zalimnya kita ambil kita seorang, berarti kita makan benda yang haram. Maka ibadat kita tak diterima. Kalau boleh buat, kita pun tidak boleh buat langsung. Duit haram je, kalau kita sedekah, tak boleh pahala. Kalau kita simpan, sia-sia. Kalau buat beli guna, haram, dosa, sedekah. Tak ada pahala, buat Tuhan murka pula. Kalau buat pergi muka, umrah, Allah tak ada tak terima umrah tersebut. Itu kena jaga. Jadi banyak kata duit haram yang menyusah dunia dan menyusah di akhirat. Begitu juga kena halal disebabkan menipu. Menipu dalam jualan atau menipu dalam projek-projek kita. Itu panggil haram disebabkan menipu. Sama juga lah. Sama juga berarti kita makan benda yang haram juga. Menipu dalam sukata, menipu dalam timbangan, menipu dalam ukuran. Banyaklah asalkan menipu, makan duit secara menipu, maka hukumnya haram. Sebab tu Nabi ajar kepada kita satu doa, Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Allah maghfini bihalalika an haramika. Ya Allah, biarlah aku ni cukup dengan rezeki yang halal, aku tak sedia yang haram. InsyaAllah kalau kita amal doa tersebut, Allah Ta'ala bantu kita. Yang haram ada kekuatan kita nak tolak. Penting juga kita doa supaya mak halal ni cukup. Kadang-kadang kita kerja halal dah, Allah Ta'ala beri dah gaji 3,000 sebulan, tapi 3,000 tu kadang-kadang tak cukup. Dia nak lagi. Dia nak lagi tu dah kadang-kadang orang yang terjebak dengan rasuah, terjebak dengan pucat amanah, terjebak dengan menipu, makan duit syarikat dan sebagainya. Oleh kerana 3,000 tu dia tak cukup. Walaupun 3,000 tu besar tak? Kerana sebab kita ada Kelantan kan? Tapi kenapa dia jamu lagi rasuah, mahal, menipu dan sebagainya? Jawabnya dia tak cukup dengan yang halal. Bila tak ada, tidak apa kita ada sifat cukup yang halal, maka timbul sifat tomok. Bila tomok dan kadang-kadang dia tak letak tahap, dijamu dengan yang haram. Sebab itulah Nabi ajar kepada kita, Allahumma qfini bihalalika haram wa aghnini bifadlika amman siwa.
Jadi anak Tuhan kaya kita ni selain daripada Tuhan. Artinya kaya biarlah kita kaya dengan Allah Ta'ala. Dan arti kata yang lain, kita nak bergantung dengan Tuhan, tak boleh bergantung dengan makhluk. Itu maksud wa'al ini bifadlika amman siwak. Ini itu kaya hati. Doa tadi itu Allah maghfirni bihalalika, itu panggil kaya harta. Wa'al ini bifadlika amman siwak, itu kaya hati. Dua doa ini kita kena kampung supaya harta kaya, selamat daripada yang haram. Yang kedua, hati kita tidak bergantung kepada harta, hanya bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan apa kita belajar malam ini sedikit sebanyak menjadi bekal kita untuk menyambut Ramadan. Dan pengajian kita, tasawuf kita, Minhajil Abidin malam ini kita wakaf setakat ini dulu. InsyaAllah tak ada apa-apa, kita akan sambung lepas raya. Berarti kita cuti semester nak kita tasawuf ni, cuti semester. InsyaAllah kita akan sambung lepas puasa ni pula. Jadi tidak salah, berkasar bahasa, tak teraturnya kata-kata, mohon maaf lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maaf kita sedia, beri kekuatan untuk kita mengabdi kepada Allah dalam Ramadan nanti. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.